الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita, kuliah maghrib kita, iaitu kaedah usul fiqh, yang mana diambil daripada yang telah diterjemahkan oleh yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan daripada Al-Wajiz fi Usulul Fiqh. Jadi alhamdulillah kita telah masuk dalil hukum, yang mana kita telah baca hukum-hukum, dalil-dalil hukum yang disepakati, begitu juga dalil-dalil hukum yang tidak disepakati. Maksud sini sepakat tak sepakat sini adalah ulama jumhur ataupun empat mazhab. Jadi pada malam ini kita telah masuk dalil yang ke-10. Dalil yang ke-10 daripada dalil-dalil yang ada, yang mana kita telah baca sebelum ni, apa itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kita dah pergi kepada istihsan, kita pergi pada lain-lainnya. Kita ada huruf, adab dan sebagainya. Jadi kita dah ada lagi lebih kurang yang terakhirnya kita ada istishab. Itulah yang terakhir yang ada dalam kitab kita ni. Jadi kita dah yang ke-10. Sebelum ni kita dah baca qaul sahabi, perkataan seorang sahabat, dan kita telah masuk secara tak langsung bahagian yang ke-10, dalil yang ke-10, iaitu syariat umat sebelum kita, syarak man qablana. Jadi kita masih lagi bicara tentang usul fiqh. Usul fiqh ni sebagaimana kita tahu, usul dalam ilmu fiqh, bagaimana kaedah nak mengeluarkan hukum, dan di sana ada dalil. Sumber dalil kita, bila orang tanya mana dalil, jadi kita sebut daripada Al-Quran. Apa lagi dalil? Daripada Sunnah, Ijma', Qiyas dan seumpama. Walaupun di sana kalau kita lihat dalam ilmu kalam, dia ada dia panggil dalil akli, dalil akli dan juga dalil nakli. Itu biasa kita akan jumpa. Bila sebut nakli, dia merujuk kepada yang dinakalkan. Nakal ni pindahlah, nakli ni nisbah kepada nakal, dan dipindahkan daripada apa? Daripada sumber hukum Al-Quran dan juga Sunnah. Biasanya disandarkan dalil nakli. Kalau dalil akli, dia merujuk kepada dalil dari sudut akal. Jadi ilmu kalam ni dibicaralah kait dengan tauhid dan sebagainya, untuk menjawab kekeliruan-kekeliruan yang ditimbulkan oleh ahli falsafah dan seumpamanya. Jadi kita masuk ke bahagian yang ke-10, iaitu syarak man qablana. Syarak man qablana, syariat sebelum daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ringkasnya, adakah hukum hakam? Dia beza. Kalau kita nak mudah faham, di sana ada akidah, di sana ada syariat, dan di sana ada akhlak. Akhlak dengan akidah ni dia tak berubah. Yang berubahnya syariat. Mudah kata gitu. Dulunya dibenarkan kahwin adik-beradik. Maksud adik-beradik ni bukan sama adik-beradik, maknanya adik boleh, kakak boleh kahwin dalam satu masa. Tapi kemudiannya tak boleh. Dia ada zaman yang dibenarkan syariat, yang selepasnya tak boleh. Dan banyak lagi perkara-perkara yang melibatkan syariat-syariat sebelum ni yang disebut dalam kisah-kisah Al-Quran. Jadi umumnya, adakah hukum hakam yang sebelum daripada kedatangan Al-Quran ini terguna pakai ataupun tidak? Maka dibahaskan dalam tajuk kita ini, ada 4 keadaan lah dia akan sebut. Ada yang ada dalil dan kita guna, ada yang
ada kisah tapi kita tak ikut, dan seumpamanya lah. Jadi perkara-perkara seperti ini dihimpunkan oleh ulama dalam bawah tajuk usul fiqh ni. Adakah syariat sebelum ni dijadi dalil ataupun tidak? Sebagaimana kita sebut dah cerita sebelum ni, dulunya sembahyang mestilah di tempat yang dikhususkan ataupun disebut sebagai mihrab. Mihrab ni yang berbentuk sebagai bulat tu, tempat imam tu, khusus tu, tempat beribadat situ, tempat lain tak boleh dan kena sediakan khusus. Bila datangnya Nabi Muhammad, ada syariat baru, di mana-mana sahaja bumi Allah ni boleh semayang. Tak? Boleh semayang mana-mana tempat. Syarat dia tempat itu tidak najis. Boleh semayang lah. Saya setiap kali bincang pasal boleh semayang di mana-mana ni teringat pengalaman saya pergi haji dululah. Dan dekat dengan musim haji. Jadi dekat pada Arafah tu, kita pergi dengan orang Arab naik bah. Jadi dia kupur pun kat tengah-tengah gitulah. Jadi dekat Arafah tu ada juga hak berwukuf mana atas jambang. Jambang itu. Dan daripada apa ni? Dibuat daripada simen lah. Jambang banyak tempat. Jadi atas tu dia buat kemah siap atas. Dan memang perangai saya ingat lagi lah. Kan kita belajar tak boleh nak retuh pokok apa. Mana boleh ada retuh depan kita. Nak buat ikat kemah dia. Allahu Akbar. Tak tahulah sekarang ni berubah dah ke, tak tahulah. Waktu saya pergi tahun 2011. 2010 saya pergi. Jadi dan banyak lagi berkait dengan hukum hakam sebelum ni, adakah diguna pakai ataupun tidak, ataupun terbatal dan sebagainya. Jadi kita masuk dekat teks kita ni poin 256, muka surat 256. Jarang kitab ni poin yang sama dengan muka surat. Kena hari ni. Yang dimaksudkan dengan syariat umat sebelum kita adalah hukum hakam yang telah disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat sebelum kita, dan yang diturunkan kepada nabi-nabi serta rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat-umat mereka. Jadi maknanya syariat lah. Sebab akidah ni ulama bahas, adakah agama yang diturunkan kepada para nabi sebelum ni namanya juga Islam? Jawapan dia Islam juga. Semuanya Islam. Yang bezanya kitab. Kita ambil pandangan yang paling kuat lah. Yang bezanya kitab yang diturunkan sebelum ni. Begitu juga tauhid. Semua para nabi, para rasul menyeru kepada tauhid, mengesakan Allah. Dia tak berubah dari sudut akidah, dari sudut syariat sahaja. Sebab tu kita tengok zaman Nabi Adam, bila mana Nabi Adam berkahwin dengan Hawa, di sana ada anak dan dibenarkan kahwin berlainan kembar di peringkat awal. Tu nampak adik-beradik boleh kahwin dahulu di peringkat awal tersebut. Dan banyak lagi lah kaedah pengorbanan, Qabil dan Habil dan sebagainya. Nak tahu diterima pengorbanan atau tidak, diterima oleh Allah dengan dalam kisah tu disebut kilat sambar korban yang dipersembahkan. Maknanya itu syariat sebelumnya. Begitu juga harta rampasan perang. Harta rampasan perang tidak boleh diambil, dihimpunkan pada satu tempat kemudian dibakar ataupun mari kilat yang membakar harta rampasan tersebut. Jadi para ulama masih berselisih pendapat tentang hubungannya dengan syariat kita, sejauh mana sisi absahnya bagi kita sebelum menyebut beragam pendapat mereka. Hal itu disebabkan syariat umat sebelum kita beragam dan berjenis. Maknanya banyak syariat sebelum ni. Kalau kita ambil yang berlaku pada Bani Israel sendiri, tak boleh makan lemak. Lemak binatang haram bagi dia. Sebab tu kalau mereka yang betul-betul sekarang ni lah, walaupun dia mengaku dia Yahudi ke tak, bila mana dia makan ikut dam, maknanya dia langgar jugalah apa yang ada dalam agama dia. Melainkan hak jaga betul dia tak makan. Maknanya lemak bercampur dengan daging memang dia tak makan. Dia kena buang, dia makan hak bahagian daging betul saja.
Dan kita boleh tengok kenapa syariat-syariat umat Nabi sebelumnya adalah berpunca daripada mereka sendiri. Sebab tu pada zaman zaman pensyariatan, bila zaman pensyariatan, masa zaman Nabi masih ada, Nabi larang para sahabat banyak tanya kerana dia akan menjadi seperti umat-umat Bani Israel. Contohnya kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tu di sana dinamakan surah Al-Baqarah kerana ada satu peristiwa. Ditanya bagaimana nak hidupkan si mati ni. Jadi Nabi, tak silapnya Nabi Isa tak? Nabi Isa minta, bukan Nabi Isa, Nabi Musa tak silapnya lah, minta cari lembu. Dia pun tanya lembu macam mana. Jadi qalu du'u lana rabbuka yubayyin lana ma launuha. Tanya pula, suruh Nabi Musa tanya lembu yang macam mana, warna macam mana. Dan ulama bahas dalam ayat tu, sekiranya Bani Israel tak tanya, boleh mana-mana lembu je. Tak. Tapi tanya lembu mana, duduk mana. Akhir sekali nak cari lembu hak yang tepat tu makin susah. Akhirnya menyusahkan diri mereka sendiri. Dan itulah yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu, yang mana mereka ini mencari susah. Termasuklah mereka menukarkan, minta tukar hak baik dengan hak lebih rendah daripada dia. Tak, astastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah kamu nak tukar dengan apa yang lebih rendah yang sedang yang kamu dapat ini, yang dapat tu lebih baik. Dia nak minta daripada manna wa salwa tukar kepada basal. Basal tu bawang lah, bawang besar. Kita kat bawang holeng tu lah, bawang besar. Adas dia macam kacang kuda tu lah, tapi dia buat bubur. Jadi adasihat wa basalihat. Itu makanan uji dia orang Israel dulu. Tapi dia nak minta tukar tu, sedangkan manna wa salwa itu lebih baik dikatakan daripada syurga. Tu pun juga menyusahkan diri mereka sendiri. Itu umat-umat yang terdahulu. Jadi jenis-jenis syariat sebelum, daripada syariat umat sebelum kita. Sini disebut ada jenis syariat. Adakah jenis tersebut kita guna pakai ataupun tidak? Jenis yang pertama, hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu ada dalil di dalam syariat kita yang menyatakan bahawa hukum hakam tersebut diwajibkan ke atas kita, seperti yang diwajibkan ke atas umat sebelum kita. Jenis hukum hakam ini tidak diperselisihkan lagi. Jadi hak jenis yang pertama ni ada dalam syariat kita, ada dengan syariat umat sebelum kita. Apa dia? Baru lagi kita lepas, iaitu ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni kalau kita baca sekali imbah memang jelas, kita wajib puasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu. Jadi kewajipan umat sebelum Nabi Muhammad ni berpuasa macam mana, banyaklah pandangan, termasuklah menyatakan bahawa dia ada sebulan juga macam ibadah kita di bulan Ramadan. Ada pun yang menyatakan sebelum peringkat awalnya umat Islam berpuasa pada hari Ashura, kemudiannya Tasu'a dan Ashura, yang itu selepas Nabi wafat. Dan ada lagi puasa-puasa yang lain. Tapi adakah puasa umat yang terdahulu tu, kita tengok ada puasa-puasa sunat para Nabi, tak? Puasa hari putih, puasa selang sehari. Dan adakah puasa mereka ni sama? Kalau tengok balik ayat ni, seperti umat yang terdahulu ni sebelum kita ni, maknanya dia puasa macam puasa Ramadan juga. Dengan kata lain, hak ni tidak ada khilaf di kalangan ulama, kerana hak semasa pun menyatakan ini adalah syariat hukum dia, hak lama pun sama. Jadi yang ini tidak ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. Ulama sini ulama usul fiqh lah. Jenis yang kedua, hukum hakam yang dikisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kitabnya, Al-Quran, atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sunnahnya. Lalu ada dalil dalam syariat kita yang menghapuskannya bagi kita. Artinya hukum hakam tersebut hanya dikhususkan kepada umat sebelum kita.
Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 145 hingga 146. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir ila akhir ayat. Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau memakan itu orang yang hendak memakannya, kecuali kalau memakan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa dia tidak inginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kepada orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha Besar. Dalam ayat ni jelas umat Islam, umat Nabi Muhammad boleh makan belaka kecuali bangkai atau darah yang mengalir daging babi. Jadi darah yang tak mengalir kat mana? Dalam daging. Dalam daging bila kita sembelih sekarang lagi. Jadi dalam daging tu, dalam daging tu ada darah. Tak wajib tak kita keluarkan semua darah dalam daging, maknanya basuh sampai pucat lesi. Batu baru masuk. Wajib tak? Jawapan dia tidak. Cucur sekadar biasa, kebiasaan sahaja. Cumanya saya pernah jumpalah dalam bab ni, kita buka kitab fiqh, ada yang menyatakan dibenarkan itu adalah sebab terpaksa. Maknanya darurat lah. Maknanya tak boleh nak elak dia bawah masuk hajiat. Kalau basuh nanti daging tu tak rasa manis dan sebagainya. Dan tapi kuah dia tu dikira macam bercampur dengan darah. Kalau kena baju, ada yang pandangan lah fiqh tu khabar tak boleh buat pergi semayang. Kuah gula tu. Macam saya sendiri kalau orang tanya pandangan tersebut, saya tak jawab, ataupun saya kata biasanya kita ni tak ditekankan perkara tersebut kat kita ni lah. Tapi kadang-kadang ada yang sebut dalam kitab fiqh tu secara detail tu khabar tak boleh. Macam saya sendiri jagalah pakaian tu supaya keluar pada khilaf, tak kena baju beres sebab isu dia darah ada dalam daging, kita payah nak buat tubik, kita masak sekali, jadi darah tu keluar ke mana? Dia akan keluar kat kuah juga. Secara tak sedarnya kita masak sekali dengan darah tersebut. Sebenarnya kalau keluar kawah tu, lagi kalau kawah hok besar, karat banyak mana tubik. Waktu tak apa makan. Nak apa makan besi tak? Zat besi. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kambing-kambing dihalalkan untukku, namun tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Ni ada lagi dalil yang lain. Sebelumnya kambing tak boleh makan, tapi umat Nabi Muhammad boleh makan. Sedangkan hadis di atas menunjukkan akan halalnya daging-daging kambing bagi kaum muslimin, di mana bagi umat sebelumnya tidak dihalalkan. Jenis yang ketiga, hukum hakam yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawi. Jenis ini tidak menjadi syariat bagi kita tanpa diperselisihkan lagi oleh para ulama. Hak ni tak sebut dalam Al-Quran dan juga Sunnah, tapi disebut di mana? Israiliyat Israiliyat ni sama ada ahli kitab. Ahli kitab dikhabar syariat sebelum ni gitu gini. Tapi tak ada dalam kitab kita, tak ada dalam Al-Quran dan juga tak ada dalam Sunnah cerita perkara tersebut, maka ditolak.
Sebenarnya banyak kisah-kisah Israiliyat yang mungkin kalau kita ambil serius kisah tu boleh jadi hukum khusus pula. Tapi kita ulama sepakat perkara tersebut tidak menjadi syariat kepada kita. Jenis yang keempat, hukum hakam yang dibawa oleh nas-nas Al-Quran atau sunnah di mana tidak ditemukan dalil dari nas tersebut yang menunjukkan keberadaan hukum atau ketiadaannya bagi kita. Contohnya dalam surah Al-Maidah, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sin wal juruha qisas. Ini bab qisas. Selain daripada dia termasuk juga bukan sahaja jiwa lah, maknanya bukan sahaja nyawa, bab lain pun kena kisah juga. Yang mana dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam At-Taurat bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka pun ada kisasnya. Jenis ini diperselisihkan oleh para ulama soal keabsahannya sebagai hujah buat kita. Sebagai ulama seperti ulama Hanafiyah berpendapat jenis ini adalah hujah dan menjadi sebahagian daripada syariat kita. Sementara kelompok ulama lainnya berpendapat bahawa jenis tidak termasuk syariat untuk kita. Tentunya setiap mereka memiliki dalil-dalil yang mendukung pandangan. Jadi yang jenis keempat ni, iaitu yang tidak disebut ia syariat ke tidak. Sebenarnya kalau kita buka kitab fiqh, ada yang menggunakan dalil tersebut untuk dalam bab qisas. Dak qisas ni dia mesti balas sama. Hak ni cokeh mata sebelah, hak tu pun kena balas cokeh mata sebelah. Andai kata ni dalam bab luka pun sama, tapi kalau luka tersebut tidak boleh nak buat sama, tak boleh nak buat sama sebagai contoh, maka dia akan pindah kepada diat lah. Diat tu adalah nilai dia. Mana kalau satu nyawa penuh tu bersamaan dengan 100 ekor unta. Saya dah ingat kalau dalam enactment negeri kita ni ada juga bab qisas. Cuma tak pasti hak berkait dengan selain daripada nyawa. Ada juga. Sebab benda tu telah diwatakan tapi tidak dikuatkuasakan lagi. Benda tu boleh tengok. Ada. Kalau kita buka laman sesawang website Jabat Agama ataupun bahagian enactment negeri tu ada. Ada. Dan sebenarnya perselisihan pendapat dalam hal ini tidak penting kerana memang tidak memunculkan perbezaan dalam penerapan atau pelaksanaannya. Dengan kata lain, bunyi macam ada khilaf, tapi sebenarnya yang keempat ni tak ada khilaf pun. Kerana semuanya telah dibincangkan hukum dia melalui kaedah-kaedah yang lain, walaupun tak guna kaedah syarak man qablana. Seperti wakatabna ni dia terang tadilah. Hukum hakam ayat di atas berlaku buat kita dengan dalil-dalil dari syariat kita, kerana sebagian orang ada yang mengaku bahawa kisah dalam hal cedera, luka dan anggota tubuh tidak termasuk dari syariat kita, kan tetapi syariat umat terdahulu sehingga tidak harus bagi kita untuk mengamalkannya. Walaupun ada pandangan kabur takbuh beramal dengan ayat tu, sebab ayat tadi tu dia diturunkan cerita tentang apa yang ada dalam Taurat. Adakah wajib ikut ataupun tidak? Jadi mazhab Hanafi ikut dan mazhab Syafi'i juga disebut sini. Imam Syafi'i berkata dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut apa yang menjadi kewajipan bagi umat kitab suci Taurat. Maknanya hak tu untuk dalam Taurat. Jadi dia sendiri tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat tentang keberadaan qisas pada umat ini. Ini pun ada lagi disebut dalam kitab Al-Mughni yang dikarang oleh Ibnu Qudamah. Kaum muslimin sepakat tentang berlakunya kisah dalam hal selain jiwa jika memungkinkan. Ini pun samalah macam saya sebut tadi. Kalaulah boleh melaksanakan juga, melaksanakan kisah tu, maka sebaiknya laksanakan. Maknanya kalau hatta pada luka sekalipun.
Dia bak luka ni, kalaulah kita buat luka kat muka 1 inci sebagai contoh. Lepas tu bila balas balik tu, boleh tak balas lebih ataupun kurang? Kurang tak apa, tapi kalau lebih tak boleh pula. Tak. Kita nak toreh ni seinci, masa tu gerang, pak jadi buat 2 inci. Ni kawan tu boleh kisah mula, tambah lagi seinci pula. Pakai robek gitu je muka. Tak? Sebab tu dalam bab ni ulama kata kalau tak mungkin, maknanya hak tu tak boleh nak kisah ni dia diri buat dia buat diri. Kalau tak boleh kak, jadi dia bagi dia hak beratnya kat bahagian muka. Sebab nilai dia, kalau kita tengok hukum fiqh tu, 2 biji mata sama dengan nilai dia 1 nyamu. Dia ada nilai dia. Hidung pun sama, benda berpasangan dia bagi 2. Tak, benda berpasangan dia kira bagi 2. Dia sebenarnya kadang-kadang kita tengok, tak, kisah ni mahal bayar tak. Tapi kalau nak kira bila pergi ke zaman-zaman kegemilangan Islam, zaman pemerintahan Islam, kita dapati ada pemimpin-pemimpin dan sejarah Islam ni ada juga jenis zalim ni. Dia khianat orang suka hati. Jadi dia boleh bayar dengan harta dia yang sangat banyak. Dia gerang, dia cokeh mata orang. Itu dia bayar dia. Maknanya berlaku demikian. Jadi perkara tersebut, walaupun sekarang ni kita tak nampak lah sebab pelaksanaan dia tidak ada, tapi sebenarnya dia memberi kesan yang besar lah. Kesan yang besar. Sebab tu hikmah antara kisah ni kalau dibahaskan panjang. Kerana disebut boleh memberikan keamanan. Tak? Yang melaksanakan kisah ini, kerana beri rasa takut orang nak buat perkara tersebut, tak bunuh orang ikut dah. Bahkan orang yang dibunuh memang ahli keluarga dia akan sentiasa nak balas bunuh juga. Sebab tu dalam Quran sebut kalau dia sampai tahap ihsan, dia boleh memaafkan. Keluarga dia boleh memaafkan si mati. Kalau dah maaf, hukum dia bunuh, dibalas bunuh juga. Kerana itu antara perkara yang melibatkan fitrah manusia. Dia adakah yang dibunuh, maksudnya yang dijatuhkan hukuman qisas itu, sekiranya dia bertaubat, adakah dia masih lagi diazab oleh Allah di akhirat? Ulama berpandangan tidak. Dengan kata lain, kalaulah orang yang bunuh orang tu kemudian dijatuhkan qisas, dia insaf, bertaubat kepada Allah. Jadi ketika itu bila dilaksanakan hukum ke atas dia, ke akhirat dia dah terlepas dah. Dengan kata lain, bila walaupun dijatuhkan hukuman, tetap kesudahan yang baik bagi dia. Kesudahan yang baik bagi dia. Saya pun nak ringkaskan sebab dalam ni pun dia pergi kepada beberapa lagi dalil-dalil yang berkaitan. Jadi kita buat ringkasnya berkait dengan syarak ma qablana ni. Kalau kita tengok kitab Al-Wajiz ni, dia ada banyak lagi contoh-contoh yang lain lah. Contoh yang lain. Jadi untuk syarak ma qablana pendek sahaja seperti mana yang telah kita bincangkan tadi. Pernah saya sebut sebelum ni, bila mana berkait dengan hukum bahagi harta rampasan perang tu, kita lihat bagaimana para sahabat bila mana selesai peperangan yang pertama, peperangan apa? Peperangan Badar. Jadi bila selesai peperangan Badar ini, jadi Allah turunkan ayat surah Al-Anfal, ayat yang pertama tu. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal. Al-Anfal tu harta rampasan perang. Dia kalau kita perasan, solat nafilah. Nafilah ni tambahan, tak lebihan. Kita semayang lebih tu dipanggil solat nafilah. Jadi nawafil ni ataupun al-anfal ni adalah yang lebihan hasil daripada rampasan perang. Allah jawab apa? Yasalunaka al-anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Tak, serah kepada Allah dan Rasul. Bila ada Rasul di situ, mana ada hak kepada Nabi nak agihkan. Di situlah timbulnya golongan tua dengan golongan muda. Kalau kita ingatlah kisah tu, hak muda khabar dia paling berjasa, hak tua pun sama. Bukan tua, hak berpengalaman lah tersebut. Tak? Dia pun paling berjasa. Jadi nak lebih lah, mudah kata. Atau ada satu golongan lagi yang tak berpihak antara satu sama lain. Jadi berlakulah juga, nampak di situ
seperti ada perebutan dari sudut harta rampasan perang. Tapi bila turunnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala, qulillah yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul, serah kepada Allah dan Rasul. Kemudian Allah pesan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi para sahabat semua kejutlah, kembali balik kepada hak matlamat asal nak bersama dengan Nabi. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Jadi jangan balah, perbaikilah hubungan di antara kamu. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya sekiranya kamu beriman. Jadi start daripada situ, lalu kita perasan dia ada kait dengan peperangan Uhud. Tak? Setahun lepas menang perang Badar, jadi musyrikin Mekah ni nak marah, nak malah dendam. Bila nak malah dendam, maka dia buat serang sekali lagi ke kota Madinah, berlakulah perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud ini, orang muda-muda yang tak sempat nak terlibat dengan perang Uhud ni, mereka tak sabar lah sekali. Mereka ajak berperang luar daripada kota Madinah, iaitu tapak perang Uhud. Jadi apa yang berlakunya ialah Nabi bahagikan anggota tentera umat Islam ni, sebahagiannya tak silap 70 orang sebagai pemanah duduk atas bukit. Sebab tu bila nampak saja sesat dah perang, Khalid al-Walid ni maknanya bila dia tengok tak boleh menang dah, kalah dah, jadi berterabur lagi. Masa bertabur lari tu, jadi sebahagian umat Islam ni hak duduk atas tu tengok, sesat dah, menang dah kita. Bila menang, kenapa dia telitah masa tu? Ialah harta rampasan perang. Sebab itu peperangan yang kedua, yang mana boleh ambil harta rampasan perang ghanimah. Jadi dia anggap dah selesai perang, maka dia turun daripada bukit tersebut. Bila dia turun daripada bukit tersebut, kalau Walid dia tengok, tu punca dia tak boleh nak mari dekat dengan tentera Islam sebab ada tentera pemanah. Maka dia hempungkan balik, dia pun buat U-turn jauh dari belakang, buat serang hendak dari belakang. Memula sekali dia lumpuhkan tempat pemanah, jadi hak baki tinggal 7 orang tak silapnya tinggal, semua kena serang, ada sebagainya mati. Kemudian bila umat Islam tengok kena serang balik, mulalah kelang kabut dan akhirnya kalah dalam perang Uhud. Nak sebut sini dia berkait dengan harta rampasan perang. Hukum asalnya tak boleh ambil, syarat ma qablana. Tapi selepasnya bila boleh ambil, adalah perubahan besar. Tak, perubahan besar. Sebab mereka yang duduk di Madinah ni, mereka selalu dengar apa yang disebut oleh ahli kitab. Ahli kitab ni diceritalah, cerita tu cerita ni. Ahli kitab ni ibarat ulama-ulama hebat lah. Dan sebahagian besar juga mereka ahli kitab, sebahagian lah, tak pasti ramai mana, memeluk Islam lah. Lepas dia jumpa Nabi, dia tahu bahawa Nabi itu adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni beriman terus kepada Nabi. Selesai syarat ma qablana. Kita pergi yang terakhir. Yang terakhir ni ialah yang ke-11 yang ada dalam kitab kita ni, nama dia istishab. Istishab. Istishab ni dia, kalau nak faham mudah, dia balik asal. Balik asal. Maksudnya hukum asal. Dia kembali kepada asal. Definisi istishab ni secara bahasa adalah menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, maknanya jelas selalu menetapkan apa yang telah ditetapkan atau selalu menafikan apa yang telah dinafikan. Definisi lain adalah keberadaan satu perkara atas dasar hukum yang pertama selama tidak ada yang merubahnya. Kalau baca ni mungkin agak pening sikit lah. Dia nak sebutnya benda tu balik asal, kekal dengan hukum asal dia. Itu nama dia istishab. Istishab ni dia ada dalil yang selalu dibincangkan lah. Antaranya dalil dia ni sebagai contoh lah, sebelum kita masuk lagi. Dalam hadis Nabi sebut ghana Musa imah fiha zakah atau kamaka, kambing yang makan tumbuhan yang melata,
maka dikenakan zakat. Maka di sini kalau kita faham ayat tu, kambing yang tak makan tumbuhan melata tak kena zakat lah, betul tak? Jadi dalam Syafi'i dia ada mafhum mukhalafah. Dia panggil mafhum mukhalafah. Tapi kalau mazhab Hanafi ataupun istishab ni, mazhab Hanafi lah yang guna, dia sebut tak tu hukum asal. Hukum asal kambing ni tak kena zakat. Tapi kalau dia makan tumbuhan melata kena zakat. Tak. Kalau ada tokai kambing ni dia tahulah kalau makan meh sepenuhnya tak kena zakat. Tapi kalau campur meh dengan rupuk, dia kena bagi dua lah kadar dia. Apa zakat dia? Tak, 40 ekor kambing, seekor kambing. Tak, seekor kambing. 40 ekor kambing, seekor kambing. Ya, nak sapa 40 ekor tu zaman learning plot style trading. Kat Gebang ni penuh kandang. Tak. Sebulan 2 bulan ni penuh kandang. Habis Gebang, habis kambing. Tak, habis kambing. Tunggu tahun depan pula. Sama kok kalau belah-belah darat tu, gitu juga. Dia jenis ada hak tanah apa ni, padi lagi. Habis tuai padi tu dia pun masuk lembu. Tak, lembu. Habis korban, dia mula nanam balik. Tak, belah darat. Meh mahal lah ni kan. Meh mahal apa semua tak dah. Jadi kita masuk istishab. Istishab ni maknanya balik hukum asal lah. Balik hukum asal. Kalau kambing asalnya tak kena zakat, tapi kalau dia makan tumbuhan melata, maka dikenakan zakat. Apa yang diketahui keberadaannya satu hukum perkara di masa lalu, kemudian ada keraguan soal ketiadaannya, maka kita menetapkan bahawa hukum perkara tersebut masih ada sebagai upaya berpegang kepada keberadaan hukumnya di masa lalu. Ni sebenarnya contoh mudah lah kalau kita ingat. Salah buka puasa kena qada. Tak. Tapi salah sahur, kita ingat waktu sahur masih ada, tak perlu qada. Betul tak? Maknanya boleh teruskan puasa. Sebab kita, sangkaan kita. Sebab apa kalau kita tengok balik, sangkaan sebelum tu kita ingat kita tak berpuasa, jadi kita makan, maka dimaafkan, jadi diteruskan. Tapi kalaulah bab buka puasa, kita sepatutnya puasa tapi sangkaan kita tu buka dah, jadi ia kira balik asal berpuasa. Jadi makan dengan sengaja dia kira, cuma tidak berdosa. Sebab apa? Sebab tak sengajalah. Tak sengaja buka puasa awal. Tak. Tahun ni pun tubik kok sok khabar kali itu kan. Dekat mana? Dekat Kuala Kerai ke kat mana? Kat Kelantan. Salah abang awal 7 minit ke berapa minit. Jadi hak tunggu Tok Bila tu, Tok Bila tu salah bang awal. Kalau salah bang lambat tak apa. Belah Kelantan, Kok Lanah ke Kuala Kerai tak ingat lah. Boleh tengok tu kat telefon ada. Jadi hak istishab laginya, contohnya dalam bab lupa rakaat. Tak, lupa rakaat. Dalam bab lupa rakaat ni, kalau kita ragu-ragu 2 ke 3, rakaat kedua ke ketiga, kalau subuh doa tak, rakaat kedua ke ketiga, kedua ke tiga, hukum dia kita kena ambil yang paling sikit, hak dua ni ragu-ragu tak ragu. Jadi hak asalnya 2 ni, hak 3 ni macam tambahan, kita serba salah. Jadi kita balik ambil 2. Tak, balik ambil 2. Jadi 2 ke 3 kena ambil 2. Maksudnya kalau kita keadaan tenang, mari main surah, insya-Allah tak terlibat lah. Tak ingat. Tapi kalau keadaan kalut apa mikir macam-macam dalam kepala, boleh tak ingat. Boleh tak ingat. Jadi kalau ikut kaedah tu, dia sebenarnya hukum fiqh ni banyak guna kaedah istishab, dalam terutama saya dalam mazhab Hanafi lah kalau dia bincang. Dalam buku kita ni dia banyak sikit lah. Contohnya barang siapa yang membeli anjing dengan spesifikasi anjing pelacak yang terampil mengetahui jejak dan menyingkap tindak kejahatan,
atau membeli anjing dengan spesifikasi anjing pemburu lalu ia mengaku-ngaku status tersebut. Tidak ditemukan pada anjing, maka dipegang adalah perkataan yang, kecuali jika yang terbukti benar adalah kebalikan perkataan. Ni contohnya beli anjing. Hukum beli anjing boleh tak? Nak beli anjing, jawapan dia sekiranya dia panggil kalbu muallim. Kalulah anjing tu anjing yang diajar, yang ada ilmu lah. Ilmu apa? Ilmu memburu. Satu lagi ilmu untuk jejak. Tapi untuk jadi haiwan, dia panggil haiwan peliharaan dalam rumah tu tak dibenarkan dalam hukum fiqh. Maksudnya wak suka, wak jadi comel tak boleh. Tapi untuk besar dia, racan dia untuk dia jadi jaga kambing dan semuanya dibenarkan. Dibenarkan. Kat kita ni jarang orang Islam bela tak anjing tak, jarang sangat. Tapi kalau kat negara Arab, biasa je anjing ni dia bela. Tak, biasa je. Hidup dengan anjing dan sebagainya. Jadi kering, pegang tak apa dah. Cuma kalulah dia berkait dengan anjing ni, dia berkait dengan menghina Islam, waktu kena jaga. Tak? Waktu yang berlakulah dalam negara kita ni, dia bela anjing yang melibatkan dia gati, kucing dan sebagainya, waktu tak dibenarkan. Sini dia sebut asal anjing ni dia khabar panda, tak panda buru, panda jejak. Tiba-tiba dapati tak ada perkara tersebut. Jadi nak ambil hang mana? Nak ambil perkataan siapa? Jadi di sini disebut ambil perkataan yang asal, iaitu tidak ada apa-apa ilmu yang ada pada anjing tersebut. Mana nak sebut begitulah, dia akan balik jenis istishab itu sendiri. Jadi sini jenis-jenis istishab. Jenis istishab ni adalah beberapa keadaan. Yang pertama, istishab hukum mubah yang asli terhadap segala sesuatunya, iaitu segala sesuatu yang bermanfaat dari makanan, minuman, haiwan, tanaman dan benda mati, di mana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ni antara perkara yang mudah nak kita faham. Istishab yang pertama adalah asal hukum ibahah asliyah lil asya'. Semua perkara asalnya harus kat mana? Dekat makanan ataupun minuman ataupun binatang ataupun tumbuhan, ni disebut tadi, atau benda mati. Sebenarnya semuanya adalah harus. Maksudnya dia dalam bab muamalat dia ada sebut malul mubah, harta harus. Apa harta harus? Apa sahaja yang kita jaga dia, kita dalam jagaan kita dia jadi milik kita. Contohnya burung berterbangan, tak ada tuan tu, bila kita ambil dia jadi milik kita. Ikan dalam laut, bila kita ambil dia jadi milik kita. Tapi kalau kita ambil lepas tu lepas, orang lain ikat pula, rana pula hukum tu. Hukum dia kalau memang boleh cam betul, dia jadi milik tuan hak yang pertama. Tapi kalau dah nak bezakan ikan tak boleh jadi ikan lain. Kalau dah boleh cam oleh lain. Jadi ni dipanggil, lepas tu bahkan dalam bab makanan ni asal semua makanan halal, harus boleh makan. Termasuk hutang, jumpa apa sahaja yang boleh dimakan, boleh makan belaka, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalil haram ni banyaklah, bukan banyak, tak banyak pun. Antaranya benda yang memudaratkan, automatik lah jadi haram. Tak? Sebab memudaratkan atas sebab haram. Dalam bab ni sebenarnya menjadi rahmat, rahmat kepada kita. Jumpa benda baru makan. Cuma dalam bab masakan ni, kita diwajibkan sekurang-kurangnya tahu yang menyedia dan yang masak tu adalah orang Islam. Tak perlu tanya dia meleh ke tidak. Cukuplah, maknanya kita tengok dia orang Islam masak, kita pergi luar negara lah sebagai contoh. Dia panduan luar negara ni, kita pergi negara yang umat Islam jadi minoriti ni, kita kena cari masjid. Dekat masjid tu mesti ada kedai orang Islam. Biasa gitulah. Jadi bila kita pergi ke kedai orang Islam tu, kita tengok dia orang Islam, cukup lah. Tak perlu tanya dia semelih ke tidak. Sebab apa? Kita percaya dia orang Islam. Tapi kalulah dia khabar tukang masak ni bukan Islam tapi makanan halal, situ kita kena tanya siapa semelih. Tak boleh nak makan ikut dak.
Sebab kat Terengganu kita ni ada tak tukang hidang bukan orang Islam, tukang masak bukan Islam. Jadi bila kita pergi makan tu, kalau kita tak pernah tanya ataupun mari ragu-ragu tu tak boleh. Melainkan memang ada pegawai syariah kau cek situ, tu sesat. Jadi bab makan. Cumanya wajib tak kita nak cek dia meleh ke tidak apa semua, tak wajib. Tapi kalau boleh cek tu munjul, sebab kita kena hati-hati bab apa yang kita makan. Sebab orang Muslim ni dia amanah atas mulut dia lah. Mulut dia tu dia amanah dah. Kalau dia menipulah. Kita tak tanggung apa yang dia tipu. Termasuklah kita beli barang apa pun, kita tak perlu tanya dia ambil mana ke, dia curi ke barang tu. Tapi kalau ada dalil ni ada bukti, ada dia panggil qarinah, menyebut apa ni, cek dia ni memang barang curi tak. Kalau kita beli dengan mak dadah ke apa barang, confirm dah, hak tu nak kena cek balik tak, yang ambil mana. Ni nak berhabis sikit lagi bab jenis hisab ni, akan datang kita tak perlu masuk dah. Jadi hisab ni kait dengan makanan apa semua tu asalnya mubah. Lepas tu istishab yang kedua bara'ah asliyah atau adamu asli. Yang kedua ni yang mana bagan ni berterusan ataupun berkekalan. Istishab ini juga dinamakan sebagai pada asalnya seseorang dah terlepas daripada bebanan yang diwajibkan syarak sehingga dah terdapat dalil atau bukti yang menunjukkan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Dia maksudnya sini yang kedua ni asal orang ni tidak ada apa-apa tanggungan. Maksudnya orang ni bersih, tidak bersalah, melainkan dibuktikan salah. Itu dia guna kaedah istishab juga. Hak lain pun sama juga. Istishab wasful yang disabitkan dengan hukum syarak hatta yakun dalil ala khilafi. Lepas tu penutup dia keabsahan istishab. Maksudnya adakah istishab ini dijadikan hujah ataupun tidak? Di sisi mazhab Hanafi digunakan, dan di sisi mazhab lain dia tak guna, tapi sebenarnya diguna mafhum mukhalafah, antaranya Hanabilah dan Syafi'iyah. Cuma disebut hujah lidafa' wal isbat. Dia hanya untuk tambahan hujah sahaja. Dengan kata lain, kaedah ini masyhurnya di kalangan ulama Hanafi. Dan dia ada tegaskan sikit dekat poin muka surat 264 tu, 255 catatan dalam masalah istishab. Maksudnya sini hakikatnya istishab ini tidak menetapkan hukum baru, tapi hukum yang lama, tapi digunakan lagi untuk dijadikan hukum semasa. Mudah kata gitulah. Tak. Dia tak buat hukum baru pun sebenarnya. Itulah dia punya kaedah istishab. Sebab tu kalau kita tengok Dr. Abdul Qadir Zaindah ni disusun dalam kitab dia dalil yang terakhir sekali lah. Dan penutup dia, hukum apa yang dibina atas istishab ni, sebagaimana yang kita baca tadi muka yang terakhir ni 265 ni, asal hukum adalah mubah. Ini terutama sekali dalam bab makanan lah, kecuali datang dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, bara'ah zimmah. Maknanya setiap orang ni tidak ada apa-apa tanggungan pun, melainkan yang ada hujah ke atas dia. Maksudnya kalau orang tu tak bersalah selagi tidak ada bukti yang dia bersalah. Dan orang tersebut kalau dia tak kahwin, jadi tak ada lagi tanggungan hukum berkait dengan kahwin dan sebagainya. Maknanya asal dia adalah bujang, macam gitulah lebih kurang. Tanggungan ni contoh, kalaulah orang tu tuduh orang ni berhutang. Hutang ni adalah tanggungan. Jadi situ pun dia kena buktikan dulu. Kalau tak ada bukti, maka dia kekal tidak berhutang. Jadi itu antara yang ketiga, keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan. Ni hak macam hukum yang kita bincang tadi dalam bab fiqh tadi. Al-yaqin la yazulu bisyak. Jadi dua ke tiga rakaat kita sembahyang, ragu-ragu. Jadi kita ambil dua tu sebab yakin. Sebab kita yakin pada perkara tersebut, kerana dua tu tak ada khilaf dah kita, tapi khilafnya dekat tiga, rakaat yang ketiga. Jadi kita ambil dua sebab yang dua tu yang yakin.
Dan itu sebenarnya adalah kaedah yang ada dalam istishab. Sebab apa kita balik hak asal, yang paling asal kali ialah kita berada pada rakaat yang kedua. Itulah penutup kepada kuliah kita pada malam ini. Dan insya-Allah akan datang kita dah pergi kepada bab yang baru pula. Kita habis dah dalil-dalil hukum, kita akan masuk pula kaedah penyimpulan hukum dan kaedahnya. Kita masuk qawaid usul fiqh secara tak langsung lah, insya-Allah. Dia apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang tu daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.